Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Tindakan sesetengah pihak menggugat kestabilan politik hanya akan merugikan negara, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timpalan Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak boleh terus membiarkan negara dilanda ombak ketidakstabilan politik. Malah katanya agensi penarapan kredit Fitch Solution yang menurunkan taraf kredit Malaysia daripada A kepada BBB pada tahun 2020 secara khusus menyatakan ketidakstabilan politik sebagai sebab penting penurunan taraf berkenaan. Nilai ringgit semakin mengukuh setelah kerajaan baharu dibentuk, memberi gambaran jelas betapa kestabilan politik adalah perkara paling asas dalam membina ekonomi yang lebih baik, katanya dalam kenyataan hari ini. Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerajaan perpaduan mempunyai agenda ekonomi yang lebih jelas serta isu rakyat sentiasa mendapat tempat dan kedudukan. Katanya tindakan ahli parlimen pembangkang yang mempersoalkan keperluan untuk mengadakan undi percaya atau mempersendahkannya sebagai gimmick politik dilihat sebagai bertentangan dengan lunas demokrasi Malaysia. Perbuatan itu katanya turut mencerminkan keangkuhan dan sikap pembangkang yang tidak konsisten. Beliau berkata perbalahan di Dewan Rakyat semalam amat merugikan apabila perkara yang tidak memberi manfaat secara langsung terhadap permasalahan paling mendesak rakyat dibangkit di Dewan. Sikap pembangkang ini amat memalukan pengundi mereka sendiri kerana menunjukkan ketidakmatangan. Hingar-bingar ini dipersembahkan kepada rakyat yang mahukan kematangan politik dan bukan masih bermain dengan retorik dan sentimen, katanya. Sebaliknya, ahli parlimen Bagan Datuk itu berpendapat pihak pembangkang tidak berani mengusulkan undi belah bahagi kerana perkara itu akan memalukan lagi pembangkang yang mendakwa mempunyai cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Zahid berharap mutu perbahasan pada sidang Dewan akan datang lebih berwibawa dan berkualiti tinggi daripada kedua-dua pihak. Katanya kejadian yang berlaku di Dewan Rakyat semalam turut mencerminkan sikap pembangkang yang mengutamakan sentimen politik daripada membincangkan masalah dihadapi rakyat seperti banjir dan tragedi tanah runtuh yang meragut puluhan nyawa. Malah hal gosip liar tak ada, kredensial dari luar negara diangkat berbanding daripada memastikan terdapat perlindungan terbaik dari segi nyawa, harta dan emosi mereka, katanya. Zahid berharap pihak pembangkang selepas ini boleh membentuk kabinet bayangannya dan benar-benar berfungsi sebagai pembangkang yang berkesan. Katanya ini kerana negara bakal berdepan cabaran lebih getir tahun hadapan yang memerlukan perhatian semua pihak, khususnya pemimpin negara. Pertama, inflasi keseluruhan dijangka kekal tinggi pada 2.8 hingga 3.3%. Sumber Bank Negara Malaysia menjelang tahun 2023 disebabkan tekanan permintaan dan kos sara perkembangan harga komoditi global akibat konflik ketenteraan di Ukraine dan gangguan berkaitan bekalan yang berlarutan. Kadar inflasi tinggi ini akan terus menjejaskan kuasa beli dan simpanan rakyat, katanya. Selain itu, Zahid berkata prospek perniagaan sektor industri berubah pesimis untuk suku tahun keempat tahun 2022 sehingga suku tahun pertama tahun 2023 dengan imbangan bersih 7.9%. Prospek negatif ini menjunam daripada plus 14.5% untuk 6 bulan lalu. Pada masa sama, sentimen dalam sektor pembinaan kekal negatif pada Oktober 2022 hingga Mac 2023 dengan imbangan bersih tolak 20.7% berbanding tolak 10.3% 6 bulan lepas, katanya. Katanya pertumbuhan tiga gergasi ekonomi dunia pada tahun 2023 yang kekal statik, yaitu Amerika Serikat pada 1.0%, China pada 4.4% dan Persekutuan Eropah pada 0.5%, sumber tabung kewangan antarabangsa IMF. Turut akan memberi kesan meluas terhadap sektor perdagangan dan kewangan di seluruh Asia, terutama Malaysia sebagai ekonomi terbuka. Zahid berkata sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab dan penuh amanah, ahli Dewan Rakyat perlu kembali membahaskan strategi pertumbuhan yang mapan dan mencari penyelesaian terbaik demi rakyat Malaysia. Pembangkang perlu kesedaran mengenai isu pemulihan ekonomi dan pembangunan dan bukannya sekadar bernada sarkastik, picisan retorikal dan memainkan sentimen bagi berdepan dengan data dan hujah pihak kerajaan perpaduan, katanya.